Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abdullah ta'ala wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man da'a bi da'watihi wa man ahya nahjahu ila yawmiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah merafaqatihi kesyukuran kehadirat Allah, ketahlimpahan dan kasih sayang rahmat Allah berikan kesempatan dan ruang pada pagi ini kita bertemu kembali setelah kuliah duha. Hari itu saya taruh lagi yang pertama saya jumpa dan diingatkan oleh mudir kita. Saya tengok pukul 5 pagi waktu itu. Kemudian saya kata okey, saya main. Bila dia cerah sikit, bawa teringat nak kena bawa histori ini, maka terpaksa taruh. Jadi hari ini kita jumpa balik. Nanti kita tak jumpa pula. Jangan butuh lah. Apa saya siap. Sebab saya balik kampung sebelah hari bulan berbalik anak isteri letak di rumah setua dan kahwin, dan saya berangkat 17 Februari bawa jemaah umrah. Berbelakang bahawa saya balik ke Tawin, balik ke Langkawi pada tarikh Jumaat hari itu. Jadi ibu-ibu dengan diri duduk di rumah yang gaduh. Jadi kita sambung di mana ni? Lima. Ada ramai. 55 lah. Itu tak boleh. Kan? Oh, ini kalau tak. Oh ya, okey. Saya buka surat 52, nombor 5. Buku tu tidak salah, tapi saya di nombor 2. Di bawah kelebihan solat sunat, hadis yang ke-14, fadilat solat malam dan qiyamul lail. Iaitu poin yang ke-5. Jadi cerita orang yang banyak mendirikan solat malam, yaitu golongan salaf atau golongan tabi'in. Qala musannif wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Ni kita dengar ni, kita kongsi ni apa semangat. Kalau boleh buat sebiji-sebiji lepas. Tapi terang saya pun boleh baca nak beramai ini susah ni. Pasal dia ni champion. Dari sudut ilmu
ialah Abu Hasan As-Sari bin Al-Mughalis As-Saqati, murid kepada Ma'ruf Al-Qarqi, tokoh ilmuwan dan sufi yang terkenal pada zamannya, meninggal pada tahun 251 Hijrah. Dia punya nota kaki bawah tu. Dia kata apa? Jika waktu malam datang, dia akan bangun dan solat sehingga mendorongnya untuk menangis pada malam pertama. Dia kemudian menangis lagi dan menangis lagi. Apabila berasa letih, dia semakin kuat menangis. Menangis di sini adalah rasa takut dengan Allah, rasa menyesal, rasa banyak dosa dengan Allah. Antara tanda kasih sayang Allah adalah Allah menghadirkan dalam diri kita ni takut nak buat silap, takut nak buat salah, dan dicampurkan rasa kesedihan, menyesal atas perbuatan kita. Kalau kita zikir ke istighfar, kalau kita buat contohlah bulan zikir ramai-ramai oleh pakai teriak, kita tak rasa apa. Takut-takut itu tanda kerasnya hati kita. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan Allah sekalian, kata ulama, ada orang yang tak mampu melakukan amal kebaikan tambahan. Hak wajiblah, dia hak sunat ni, hak tambahan ni, sedekahnya, puasanya, Qurannya. Dia rasa tak boleh buat dengan alasan dia sibuk. Boleh pakai ada alasan. Saya nak kata tak boleh, sebab kerja buat masing-masing tak sopak. Saya lain, tuan-tuan lain, ada kodok lain, apa kerja lain. Tetapi setiap orang Allah bagi package 24 jam. Kalau kita kata kita sibuk, sebenarnya bukan kita sibuk, tetapi kita terhalang daripada melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Sakit wayang tu. Dengan alasan kita kata, ya Allah, suatu hari nantilah, ya Allah, dulu ni saya bukan tak ada, tapi sibuk. Pasal saya nak cari duit nafkah kepada anak isteri saya nak cari rezeki hawa, nak tampung keluarga. Alasan tu nampak emak. Tetapi sebenarnya kita bukan sibuk, tetapi terhalang daripada melakukan kebaikan. Ada orang lagi sibuk ni, tapi dia sempat maizat merah mengaji. Ada orang sibuk, dia sempat juga solat jemaah. Kerana apa? Kerana Allah memanggil dia, Allah detik hati dia untuk gerak baik melakukan ibadah. Sebab tu wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan dia menjadi baik, tak kiralah dia tu siapa. Kalau dia pemimpin askar yang baik, dia bertugas sebagai DPJ yang baik, dia bertugas sebagai apa lagi, orang pejabat yang baik, sebagai kontraktor yang baik. Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fid din. Maka Allah Ta'ala gerakkan hati dia, lembutkan hati dia, kuatkan hati dia untuk mendengar majlis-majlis ilmu, untuk faham agama. Jadi poin saya apa? Allah yang gerak, Allah yang panggil dia untuk melakukan kebaikan. Macam ni contoh, kalau kita ni tak penuh rasa sedih langsung, rasa happy siang malam, alhamdulillah. Tapi takkan tak ada sekali-sekala rasa menyesal, Allah, saya ni hidup 70 tahun tak tahulah hak mana esok hafal selamat saya di akhirat. Kenapa lagu tu? Paling nombor satu, kata Umar bin Khattab, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitungkan di hadapan Allah, yakni hari hisab. Sebelum Allah tanya di manakah nikmat yang aku beri yang kamu lemparkan ke mana, nikmat mana yang aku beri kamu gunakan kepada mana. Sebelum Allah tanya akhirat esok ni, kita tanya diri sendiri dulu. 70 tahun dah aku hidup, apa aku buat dulu ni? Dia hitung lagu tu, orang cerdik orang panggil. Tapi dia kata hitung saja, ubah dah juga. Kenapa tadi? Kan dia hitung semua orang mereka. Dia heran pasal orang tak main. Tanya customer pasal apa, jarang-jarang main. Dia kata kami main dulu sebab kedai dia gitu. Oh ya, awak tak sedap lah saya besar. Dia kata tak sedap tu, tak syok lah. Pasal kita kawan sama-sama mengaji pondok. Betul lah. Bezanya buat ke belakang, saya ke depan. Contoh.
Pasal apa tak kena tak mana apa kan? Nak kata tak kena tu tak. Cuma ikan bilis tu kan tulis nasi lemak ikan bilis. Ikan bilis tak jumpa. Saya tak pergi selak-selak main dong pandang. Ikan bilis tak ada. Oh ya Allah. Lepas tu nasi tu lemak tak ada. Pilih semua nasi lemak sotong nipis. Sotong tak tahu apa mana. Contoh. Oh ya Allah, saya minta maaf lah, insya-Allah saya buat perubahan. Maka tu seorang-seorang fikir, ya Allah, saya macam mana nak aku nak upgrade, nak bagi sedap sikit lah makanan ni. Kau dah fikir, tapi tak berubah. Ada hasil lah? Tak ada. Dia mesti kena berubah. Maksud saya dalam kita menghisap, jadi kena ada perubahan. Jangan berubah sepatih-patih, takut tak lupa. Dulu dah biasa contoh tu. Dulu dah biasa seksi. Seksi sungguh lah. Jadi apa? Pramugari. Pergi ke Kashmir tu. Tajalah apa dia saya nak pergi. Allah daripada bawah dia tutup ni Allah. Pening kepala pada atas tu. Ustaz tu kopiah hilang. Contoh lah. Jadi dia ada perubahan lah. Perubahan. Dia tengok hati tu semua soleh-soleh belakang. Dia lah. Satu kata tentang semua dia pondok belakang. Jadi dia pramugari puasa dulu. Masa ya Allah, nasib Laila naik dengan depak. Dia puasa dulu lah. Tengok manu dengan tudung lampu. Ada hak pegang tasbih jari kanan. Duduk tak pegang tasbih. Kata ni siapa dia makcik? Kami ni semua di sana lah. Pondok Darul Solehah. Oh ya Allah. Itu hak muslimah. Hak muslimin lagi cakap. Sopan Syekh punya baru. Dia berhenti lah tu. Nek dah bertepang ini mereka kan. Hak belakang tu lagi teruk sekali. Bukan teruk, hak ni dia zuhur sikit. Pakai pagoda saja. Pergi Kashmir pagoda. Jadi nak apa warnanya aslinya dia berubah. Adakah dia boleh terus berubah sebiji pakai macam pagoda lain? Boleh, tapi dia takkan kuat. Dia berubah pelan-pelan. Nanti daripada belah paha tu tutup dulu yang tu. Sebab apa? Sebab kita ni tak mampu untuk berubah secara solid. Berbeza dengan zaman sahabat lain. Zaman sahabat lain. Saya normal. Lo bagi contoh lah. Saya normal. Tak tahu lah. Lah mana kemarin di mana. Kemarin dia sampai kuliah Tuhan buka. Cerita pasal Quran. Jadi bila mau buka, kita tafsir surah Fatihah lah. Buka. Tak ada masalah habis. Bismillah saja. Jadi saya nampak apa ibu sekalian, Al-Quran adalah satu orang panggil apa? Peluru kepada perubahan kita. Kalau rasa kita ni hati keras, hati ni problem, cari Quran. Pasal apa? Tengok zaman Sayyidina Umar. Kita ambil satu surah dia, Sayyidina Umar sebagai idola kita. Dia hidup zaman jahiliyah. Jahlun maksudnya apa? Jahlun maksudnya tak tahu. Orang putih kata stupid. Melayu kata Jahlun Bahlul cerdik. Jahil Kak Bahlul cerdik. Bahlul nama wali. Zaman Harun al-Rashid Waliyo nama Bahlul. Kita Bahlul bodoh kan. Diminta jemput semua malam ni ada ceramah Isra Mi'raj oleh Al-Fadhil Ustaz Bahlul. Kita kira kenapa sopa macam hak buat payung Madinah tu. Nama dia Ahmad Bodoh. Nama dia Ahmad Bodoh. Tapi main tempat kita jadi tak comel. Jadi orang kata Jahlul ni bodoh lah. Bodoh. Tetapi ditambah belakang tu. Zaman jahiliyah sungguh karut bahasa dia. Kalau zaman kita pernah bunuh 2 orang seumur hidup dia, hatu yang paling baik zaman jahiliyah. Zaman kita setiap hari menterkedarah ketung 3 bisin. Contoh, zaman jahiliyah baru mukadimah. Punya nak habaq teruk je. Bukan setakat tak
Kita ni kadang-kadang masalahnya kita ada, tapi akhlak kita ada. Bagi contoh, masuk ke yang jemaah, sama dengan orang lain, salam dengan orang lain. Bila mana orang semua keluar, dia tengok tak ada orang, nanti dia balas tabung masjid. Jahat tak? Jahat, tapi tak sah dikabui. Dah jahiliah daripada bangun tidur sampai tidur, semua jahat. Tetapi hanya dengan satu ayat pembuka, Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, mampu mengubah secara total manusia yang pernah hidup zaman jahiliyah, yakni Sayyidina Umar. Tuan, akhirnya dia siapa? Sahabat nombor 2 yang dimakamkan sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ubah total tu. Kita tak mampu, jadi kita ubah pelan-pelan. Jadi maksud saya, di antara tanda Allah sayang ni, Allah campak dalam hati kita ni mudah sedih, mudah sepah. Bukan semua orang dapat, bukan semua orang dapat. Dia jadi sedih. Dia rasa Nabi balik cuti kampung 3 pondok, rasa sedih lah. Kawan-kawan kan biasa saya kat berkursi batu, sedih saya. Dah awak Nabi terus kan? Tak ada Nabi terus. Balik cuti di kampung kan, nanti rindu kawan-kawan ni sama-sama ngaji. Oh ya, balik buah hari langsung naik. Allah manja. Dah masa Ustaz kata hati lembut, dia buang begitu lah. Tuan-tuan, kali dia kata sepanjang malam teriak, lagi letih, lagi teriak kuat. Lepas tu saya kata, saya pun boleh cerita je. Nah, abang kata hadis iman para salafus salih. Kemudian yang keenam, membantu kepada seorang hamba yang saleh, alimin bakar tidak, menghantarkan tilam kepadanya. Ali merasakan tilam itu dengan tangannya, dia letak asal tilam itu, berkata, demi Allah, engkau sangat lembut, demi Allah, engkau sangat sejuk, demi Allah, engkau tidak akan dapat menghilangkan malam-malamku. Dia kemudiannya bangun dan solat sehingga subuh. Nampaklah, bukannya orang letak pisau kat engkau, bukannya ada bom, tetapi hanya dengan tilamnya kita dengar ni kebanyakan tewas dengan kelembutan, keasyikan tilam. Termasuklah yang duduk depan. Saya jajak badan tidur atas kapet ya, tutup ya. Pasal saya punya tulang belakang tak boleh terima tilam, kecuali tilam lah. Ngepak kan. Jadi kita ni kadang-kadang letak. Oh, sedap sebuah contoh. Di mana ni? Mekah. Main daftar Ustaz, saya nanti apa ni, package betul-betul mahal lah Ustaz. Hotel hak paling dekat lah. Orang turun-turun tu kapok tu. Walaupun tak ada, tapi semangat tu. Jadi Ustaz makan kalau boleh kerak-kerak sikit lah. Maaf, kalau boleh makan saya tak mau. Pasal saya pergi nak pergi ibadat, bukan nak pergi makan. Oh, ayat tu. Bukan. Jadi hak mana Ustaz? Ni boleh ni. Okey, tak apa. Di nenek hotel tengok Allah hilang yo. Ni meja ni. Nak naik kena agak. Duduk tu Allah hilang ni kan. Ada apa tu? Termasuklah depan tu. Kita letih, dapat pula katil lembut. Katil lembut dia spring, orang panggil spring apa, dilap bantai dia tu, letak terlemah. Ekor pun nyemuk, Allah berhak. Kalah dah, tak tu kalah. Tetapi dalam banyak-banyak saya bawa rumah ada seorang, sebab kawan tu biasa tabligh, dia tak ada hotel tu, ahli special dia pergi hotel, dia pergi mandi, dia siap makan tu. Tapi dia pergi package makan pasal anak dia yang sponsor. Dia tu jangan lupa. Korang-korang dia pilih. Habis korang dia tak nak pilih. Tanya kawan-kawan pilih dan makcik dia ada. Tak ada lah. Saya masuk pilih tak ada semua. Dia main pun mandi ya. Dia pergi mana? Dia pergi masjid. Tu biar jangan lupa lah. Kebanyakan duduk masjid banyak. Duduk di hotel banyak lah. Tidur. Tak tahu lah.
No, saya mau cakap kadang-kadang saya apa hanya tu. No, kita letih duk buat tempat selesa. Jadi apa nak harap kata di sini dia semua dah. Dia kata lembut, jangan tilapui, sejuk, jangan tilapui, banyak bulan lembut, jangan. Tetapi hak tak boleh kalahkan aku untuk bangun malam kepada Allah. Hebatnya mereka. Kita tu saya sekali ya. Tapi ibu ni nampak, tuan-tuan nampak muka soleh bangun malam ni. Betul tak dia kata? Kan, bangun malam kan? Saya bukan tekor, nak tahu senang je, hak mudah lengah tu. Dia bangun malam je tu. Allah, dia kata kena tak. Bangun malam yang nampak. Aku tak ada bangun malam, tak apa, saya faham. Sebab tu saya buang spek, senang tak nampak. Kalau saya pakai, saya nampak. Jadi dia bukan tahu pula, saya buang pula. No? Jadi nampak lagu ya. Yang belakang okey no? Okey. Belakang memang tak apa. Ke depan ni nak penuh tengah ni pun tak apa. Kau kan nak tengok dekat. No? Saya kan jarang main. Jangan sekali main tu nak tengok lagu macam mana otak ni lagu tu. Dia ada orang lagu tu. Dia sorok tengok dekat. Jampilah. Okey no? Jadi sungguhlah apa-apa pun kita tertewas dengan kemewahan dunia. Jadi kita kena buat. Sebab tu kan kita bisa dengar tutup dulu kadang tidur atas buyung kan, supaya tak boleh jatuh. Kejut dia kita dah bantai 2, 3 nak cari habis sedap. Ekor tu habis bawah tak main. Nak cari keseronokan kepuasan tidur. Macam saya tanya hantu kan. Saya tanya ni pasal saya tanya diri saya. Kita jumpa yang baru. Nikmat lena tu bukan tidur. Nikmat lena. Lena ni hanya tak apa cerita. Tapi sedap. Tak pernah sedap bila dapat bangun tu. Bangun tu masa lihat aku ngantuk lah. Di situ dah ada cerita pun. Tapi masa lain tu tak ada cerita nikmatnya. Tetapi kita tertipu dengan tidur itu. Saya akan ini saya tidur macam apa. Jenis tidur tengah hari ada. Dapat tuan-tuan kalau kita. Tapi pondok baru ni pondokkan pengajian. Jadi pengajian pula petang. Tak ada. Oh kami tak ada. Oh puasa. Lagi saya bagi satu cuci mulut. Ada saya bawa. Tapi bukan bagi. Jual. Ya dapat bisnes, no? Lagi, ini waktu mengaji. Ya, saya faham. Sambung. 7. Seorang hamba yang soleh, Abdul Wahid bin Yazid berkata kepada keluarganya pada setiap malam, wahai penghuni Allah, berjaga-jagalah daripada tidur kamu. Bukanlah ini ahli dunia hanya negeri untuk tidur, masa untuk kamu dimakan oleh bulan telah dekat. Jadi dunia ini sifatnya sementara, yang disebut sebagai fana, dia akan hancur. Pasal apa kita nak turun tempat yang hancur daripada tempat yang kekal akan tiba. Okay, saya pernah sebut sebelum ni kata Ibnu Qayyim, jangan jadikan dunia kamu seperti bayang-bayang kamu. Contoh lihat bayang-bayang dapat tak? Takkan dapat. Contoh matahari kotor. Dia tembok main bayang-bayang ke depan. Kita pilihkan nak dapat dan takkan dapat. Itu sifat bagi dunia. Tetapi kalau akhirat, contohnya di belakang cahaya tadi ini, kita pusing, sudah pasti dunia akan ikut kita. Itu dia punya formula dia. Batu asal orang hak dulu kejar dunia ni, yang pertama Allah bagi ketenangan. Satu anugerah yang bukan semua orang bagi, bukan semua Allah bagi. Adakah hanya sebab harta kita tenang? Tidak juga. Adakah dengan harta dengan sebab kita rasa bahagia? Tidak juga. Semua kita tengok menanti sedia. Tak nanti sedia. 20 nak tahu apa? Oh
Lori besar, bawa ekor. Lori satu tan tak bawa tak boleh. Dulu saya pernah, tuan-tuan, minat nak bawa trailer sebelum saya PTP. Lesen nak ambil lesen lah. Lesen nak bagi lesen pun bersendi ke apa. Orang bawa trailer, dia steering besar. Dia punya dalam, dia sofa hotel. Bila main rentak, dia syok. Steering dia tu besar. Belakangnya ada katil, dia ada tirai. Ada air, ada dapur, ada sinki semua. Nanti dah lesen tu. Tiba-tiba sebuah main temping ada daripada enten. Kalau tidak, saya buat trailer. Kalau orang bagi ceramah, pelik juga nak apa? Apa ceramah kita, pembawa trailer. Benar tak nak hijau apa, tapi pelik lah. Kalau bawa trailer, tuan-tuan, atas highway kita bawa slow pun orang nak kontrol tak boleh. Dia pun tak boleh kata apa, ada kecil orang tak boleh. Sekitar besar. Sekadar semua dia potong pun dia kecil orang. Pipip. Ada. Pipip. Tekan balik. Kecil mana kan? Kita raja jalanan, kita bawa trailer. Jadi saya nampak, pupuk kita bawa trailer daripada Penang, hantar pergi ke Johor, kadang Singapura. Tetapi kehidupan dia nampak tenang. Kerana apa? Kerana setiap tempat dia transit, dia akan singgah gaji dulu. Jadi takutnya dia akan berhenti kat masjid ni, dia akan singgah gaji kita dulu. Tengok logik pada akal. Sibuk tu kita cari, masa tu kita yang atur. Kalau kita rasa tak kenal, kita salah atur. Pasal apa dia bawa trailer? Patut logik akal dia tak sempat gaji, tapi dia sempat. Dia sempat singgah gaji masjid ni, dia solat di rumah masjid ni, tapi sampai tepat pada waktu ni. Tapi tengok dia, takkan kita nampaklah tenang, relax. Baru ni pergi umrah dengan saya, dia tanya, dia bagi pakcik lah. Masa di kampung bagi saya pakcik, sebab anak mereka ramai. Dia kata, pakcik, ni masjid apa? Saya kata, masjid Kubok. Oh ya Allah. Masjid Kubok ni sejarah dia apa? Sejarah dia masjid pertama Nabi bina setelah sampai di Madinah. Oh, dia balik ke belakang. Kata Rasulullah, balik tengok lah. Balik tengok, di mata merahnya lah. Sedih, kenalkan Nabi hijrah ke Madinah. Nampak tak Allah campak di kesedihan kat dia mudah saya. Tuan-tuan, jadi nak kata apa masa bagi kita? No, tidak ada istilah aku tak kena, saya tak kena, utawi tak ada. Semua jadi kita begini. Ini macam main gaji hari ni kan. Kita patut atur awal. Kita boleh main gaji. No? Cuma kadang-kadang tu biasalah. Ustaz tak main tu biasa. Jadi apabila fokus akhirat, insya-Allah dunia Allah bagi. Contohnya ada pembukaan wakaf, kita bagi bil wakaf. Nanti tengok Allah bagi ketenangan. Yang pertama Allah bagi ketenangan, yang kedua Allah murah rezeki kita. Kalau sama-sama ada masalah yang berat, sabar saringon, awak tak tahulah dia kiri kanan Allah Ta'ala uji. Dengan anaknya SPM pun tak tahu ke mana, dengan pak dia saja tu tahan burung tak balik-balik, tak tahulah tak. Lepas tu tak tahu nak buat mana, sebab dia tak kembali kepada Allah. Tu je jalannya. Itu je jalannya. Kembali kepada Allah. Apa hak Allah buat kita bagi clear. Antaranya apa? Dengan sedekah. Dengan sedekah kita tu bukan pada nilai, tapi pada keikhlasan. Tapi lagi mahal lagi ikhlas. Itu ayat kan. Ustaz tu suruh sedekah sampai 150. Saya ikhlas seringgit Ustaz. Itu lagi pure pada hak bagi banyak tu. Lagi banyak lagi ikhlas. Betul tak? Kenapa? Sebab lagi banyak lagi sayang. Kita tengok pergi kat masjid semua seringgit. Kesian tu kat Malaysia dah bilang. Dia seringgit tu kan dia plastik melekat. Kadang-kadang pelajar pergi dua. Siapa apa dia? Silap juga. Bukan kali kalau pokok tu. Bubuh lah tu. Jangan lupa
Aduh, sedih tu. Adiknya. Terus lepas sedih tu. Bubuk, keluar. Terakhir tengok nombor satu, Allah campakkan rasa macam sejuk. Dia lempak kan. Rasa macam yang terjadi di bawah. Sebab apa? Sebab kita pun banyak. Ingat-ingat yang pokok ada di pokok hijau. Ambil dia pijak je. Bubuk. Lah, yang dia banyak. Patah balik juga. Patah balik juga. Patah balik Ustaz. Bik padung kan? Aku tadi kata apa? Bubuk pula. Saya ada orang Ustaz tapi tak rasa sejuk pun sama Ustaz kata tu. Tak rasa yang sejuk pun dah rasa yang balik je. Bubuk duit 5 bang. 5 bang. Ada juga ni. No? Contohlah masjid dapat apa-apa tu kan tengok lagu kurang tak mana memang tak ngerti tengok. Tapi tengok pondok kita ni sempurna cukup dah. Cukup sempurna dah. Mau dan tak mau dah. Tengok kipas. Kipas banyak, hak fungsi tak banyak. Ganti dengan ada fungsi. Dok, orang belakang tak fungsi. Bukan tak fungsi, tak lupa. No? Baik, nombor 7. Baca dah. Nombor 8. Seorang wanita menziarahi isteri kepada Al-Auza'i. Dengar ni. Dia melihat kesan basah di tempat solat Al-Auza'i. Dia tak buat apa kata. Dia buat. Buat saya semua. Saja saya buat contoh. Kami Ustaz dengar pun ramai. Tak apa. Ini je semua saya beri hidung. Bukan saya penagih tau. Kata ini penagih buat beri hidung tak. Saya semua kesedung kacau. Kampung balik. Lepas tu saya kalau kuliah subuh cukup umur awal. Nak kena jadi imam apa bagian pasal aircon tu nombor 1, nombor 2 kipas tu jempol. Jadilah tu bukan ada kita. Seorang wanita menziarahi isteri kepada Al-Auza'i. Dia melihat kesan basah di tempat solat Al-Auza'i. Dia lalu memarahi isteri Al-Auza'i. Kenapakah kamu seteruk ini? Aku melihat engkau tidak berhati-hati dengan budak-budak sehingga mereka kencing di tempat masjid Syekh. Maksudnya tempat dia solat pada waktu malam. Isteri Al-Auza'i pun berkata kepadanya, kamu tidak betul. Sebenarnya perkara ini berlaku pada setiap malam kesan daripada air mata Syekh ketika dia sujud. Allahu Akbar. Lencur tempat dia berbayang. Ada satu orang perempuan kita boleh kata isteri kepada Tok Guru ni lah. Kawan kepada isteri Tok Guru. Dia nanti menziarah tapi dia tahu dalam rumah tu ada satu tempat suami dia duduk sembahyang pasal suami dia Tok Guru. Apabila dia main masuk tengok dekat Tok Guru dia lencur. Ayat penuh dekat tempat suami dia duduk sembahyang. Maka dia kata, ini cukup Tok betul. Dia kata apa pasal? Terus tempat suami hang duduk sembahyang menghargai budak-budak duduk kencing lencur tu. Maka dia kata, hang tak tuai, hang salah langkah ni. Awak, itu bukan yang kencing budak, tetapi air mata suami aku yang menangis pada setiap malam. Lencur. Allah. Kita ada berdoa Allah tu. Ni hang lehawe. Tu yang kencing lagi hang. Kencing lagi hang. Ayah kencing cucu hang apa tu tempat lagi hang yang. Kau semua macam Tok Guru atau Ustaz lagi buat cerita tak salah kitab tu. Ayah mata suami hang kan bayang tak juga. Dah, biar dia kencing dia. Lepas bayang tak juga dia lena sejuk dia kencing tu. Aku tak cia dia yang mata. Tu seorang-seorang menitis air mata sebab tu kata almarhum Tuanku Pasumit bila menangis sapukan di seluruh badan kita dan menjadikan sebagai saksi kepada api neraka.
kita pernah menangis menitis air mata. Siapa seumur hidup dia tak pernah menangis atas kesilapan dosa dia? Tak tahulah nak cakap. Kalau rasa susah nak menangis seorang-seorang, tapi hak paling seorang tu lah paling mudah. Tapi kalau rasa susah buatlah program, siapa saya habaq lalu ni. Contoh macam Ramadan dan Malika, kita tunggu Ramadan baru nak kiam mulai. Asal Ramadan kiam mulai, saya kiam mulai Ramadan, tak ada Ramadan, tak ada kiam mulai. Buat apa-apa. Batu kadang-kadang kita pasang tutup lampu tu. Dulu saya heran juga pasal apa tutup lampu. Tutup separuh kan, zaman seorang dulu kan. Asal kiam mulai je, lampu tutup. Asal lampu tutup je, kiam mulai. Duk cari jawapan tu. Adakah dengan sebab tutup baru malaikat turun? Rupa-rupanya tuan-tuan, nak bagi mudah menangis, saji terang ni malu. Jadi bila gelap sikit, nak teriak tak ada masalah, ada pasal orang tak nampak. Tu je poin dia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah lidal qataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an. Dalam hal fikir banyak buat salah dengan Allah, banyak buat silap dengan suami. Hari-hari dia tempik suami. Dia balik lah. Kena juga hari. Hari-hari suami kena marah. Sampai suami jadi kurang. Kampung dia terpik masuk balik. Orang panggil mak kurang. Dia ingat bila kurang, rupanya kena terpik dengan suami dan isteri masuk balik. Sikap masa malam, buka pintu, kena marah, tutup balik. Kalau pernah malam dulu minta ampun dekat dia dulu, baru ke Allah. Taubatan nasuha wa tub alaina, taubatan nasuha. Asal nak menitis air mata mengenangkan kembali dosa-dosa telah lalu. Jangan lalu, jangan segan. Menitislah air mata ketika itu, kata tuan-tuan guru kita, paksakan diri menangis supaya menjadi saksi akan taubat kita. Tetapi pada Ramadan yang lalu, tuan-tuan, kisah itu betul-betul berlaku pada saya. Saya terima satu jemputan bibit yang mulai, tempat yang tak pernah buat program yang mulai. Dan mereka mulai jauh lebih awal daripada orang lain. Orang lain 4.5 baru mula, dia buat 3.5 mula. Tuan-tuan, masalah saya nak kena bangun 3.5 apa? Kena bangun awal pasal tempat saya dengan tempat yang hampir sejam. Jadi saya pun bangun awal dengan harapan program pada hari itu selesai dengan baik. Saya pun sampai tengok jemaah dia tak masuk mayang di duduk menyembah. Pasal tak pernah buat macam mana. Dia ada biasa sampai tunggu dengan nak masuk maghrib. Duduk dekat luar untuk sembang, ada halok daun. Kamu orang kita pengawal. Ada hatang kopi. Oh tu lah, aku tak pernah awal malah banyak dekat topok. Patutnya kita bagi akal ni masuk dapat tahajud dulu. Pasal bangun mahal, bangun awal pun mahal. Bukan semua orang pilih, tapi dia boleh bangun. Tapi jemaah Depok ramai suruh. Dalam banyak-banyak campuran kita bawa, hari punya ramai. Tak tahu dah dia punya promotion dia lagu mana, Allah Mu'alaf, tapi ramai. Tak pada saya komen, dia bangun nanti salah, bakat bangun surau. Terang dah kaifiat sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang tasbih lebih kurang. Soft. Gaya nak angkat takbir. Sebab saya tengok terang-terang lagu ni. Saya tak pernah terang sangat. Tak pelik lah. Tapi kita dah biasa gelap sikit. Buka tambah rock ni je. Tapi hari tu
lagi ni di hujung-hujung kita nak tackle mereka, sama-sama tackle bagi teriak. Itu style saya. Tapi kalau terang menerang dia kan, orang kawan tu tengok. Teriak orang. Orang malu setahun ni. Pernah ada teriak dia kata nak tak malu kan. Tak dia teriak masalah. Jadi bila gelap tu, dia hilang malu. Jadi sebelum saya nak kata siapa yang pengurusi dia, dah tutup lampu pula. Terus dia angkat takbir, Allahu Akbar, pum, ditutup semua. Tak apa-apa. Kata ya Allah, saya tahan gelap ya Rabbi ya. Tahan. Bukan apa, saya fikir saya gini, kalau ada hak bantai, saya nak gelap terang tu mana. Dah silap saya, sebab tak maklum. Takut terlanjur, terbang ni semua. Lepas tu Nabi Sallam buat makan kata buka sikit kamera. Tak saya tak tahu. Tak boleh pun gelap sikit. Dia buka bagi tuan-tuan, tetapi tak bagi rasa suasana. Yuk. Kalau tak pernah sedih pun, tak pernah teriak pun dengan dosa kita ni. Yuk. Sama juga hari itu mengaji. Oh, hebat. Saya cukup respect orang mengaji daripada orang kaki payah sunat. Orang ahli mengaji ini jauh lebih tinggi martabatnya daripada orang ahli ibadah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjah orang itu. Saya ustaz tak ada hadis. Puasa saya ni pun patah-patah dah. Sebulan sekali pun gagah ya. Ramadan tak pernah boleh cerita wajib mustahil. Sebanyak malam pun kadang-kadang kunci jam mungkin 3:30 dan setengah baru sedap asal. Lagu bukan lagu biasa-biasa, pun lagu sakaratul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia tak bangun situ lagu takwid. Anak lihat aja bangun. Tapi sudah alhamdulillah sepanjang kuliah saya tak pernah fikir bangun. Tapi itulah ustaz pula terang. Atau yang alim. Tapi jangan gaji saja. Kenapa? InsyaAllah pasal Allah sudah mengangkat darjah tuan-tuan. Bukan semua dipilih orang. Ada orang ramai berazam nama hari ini, tapi yang ni yang tinggal. Musibat banyak ni. Itu banyak situ lah. Musibin yang ni yang berjaya diselamatkan. Nampak kata yang mengaji ni Pak, hebat. Muslimat kan, kuliah muslimat. Tak ada kuliah muslimin. Yalah, mana ada. Surah apa? Surah An-Nisa, surah perempuan. Tak ada surah lagi. Kuliah muslimat. Tak ada kuliah muslimin. Maka ada pun Nabi pun takut. Takut pindah teraknya. Tapi dah ada kuliah maghrib. Tak apa lah. Tapi itu bukan kuliah khusus muslimin. Itu kuliah umum. Muslimin itu ada takut. Cuma kuliah khas muslimin ni jangan lupa lagi lah dekat lah. Muslimat banyak. Kemarin di asal muka tu ya Allah yang lebih penuh. Di Al-Fariah pun penuh. Kita menteri pun lagi lah penuh. Di sini pun penuh juga. Jadi tanda-tanda yang akhir lah. Alhamdulillah saya dan juga ayah-ayah yang masih selamat. Saya pun dah jadi orang berumai. Kemudian sambung lagi. Ibrahim bin Syamas berkata, aku pernah melihat Ahmad bin Hanbal menghidupkan malamnya ketika dia masih kecil. Imam Ahmad bin Hanbal daripada kecil lagi jadi mudah bangun malam ni. Katalah, siapa Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan sekalian? Anak murid siapa ni? Anak murid saya tak bukan dia. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik anak murid kepada Abu Hanifah. Mereka ini berada pada kurun terawal, kurun terbaik yang Nabi sebut. Tiba-tiba main zaman kita ni ada di komplain kat mereka dengan alasan mereka pun ada buat salah.
Sebab mereka bukan maksud. Senang je kita jawab. Kalau nak jawab salah, sungguh semua orang salah, semua orang tak maksud kecuali para Nabi Rasul. Tetapi kalau nak jawab salah paling banyak, masa salah kita lagi banyak pada salah mereka. Tidak. Jawabnya itu. Sungguh Imam Madhab itu bukan maksud mereka ada salah. Ingat, kita pun ada salah. Tapi jika dibandingkan salah kita dengan salah mereka, salah kita lagi banyak. Sebab kita hidup pada akhir zaman. Mereka hidup dekat dengan Nabi, kita hidup dekat dengan Dajjal. Hidup mereka bukan hanya mengajar, bahkan mereka mengaji, bahkan mereka beramal. Tengok waktu kecil pun dah buat dah bangun malam. Kita kecil buat dah tahu dah backup dulu, tukang layar. Bila mana asal syekh sikit baru minat mengaji. 4 tahun, 5 tahun sampai ke atas lah, ikutlah, pada sebutlah. Sampai dapat profesor bagi contoh, profesor dia, profesor pak dia, ambil semua. Kemudian berani pergi komplain pula imam-imam berhak. Jadi tak logik sangat. No? Tak logik sangat lah tu sekalian. Sopo saya beri contoh dari luar ni. Tunggu minat benci ke? Memanci, mungkin. Minat tak? Minat. Tak minat baik nak cerita. Tak minat mungkin. Mungkin view. Contoh ni mudah faham lah saya bagi. Bukan tak bagi komplain, tapi tengok kita ni siapa. Contohnya selalu saya beri contoh. Pergi mengai, orang putih kata fishing, faham tak? Kami sebut mengai, sini mungkin sebut memancing. Jadi saya nak buat apa? Contohlah di pondok dia ada seorang minat mengai. Contohlah ayah orang minat mengai semua ustaz. Kami di pondok kerja orang mengai, dia dah kerja orang mengai. Tapi dia mengai depan tu ya, mengai kapuyu. Sampai kami panggil kat dia Pak Puyu. Minat semua mengai puyu, tapi champion dah ustaz. Kawasan Cik Gantang ni nak cari hak hebat semua dia nak jumpa dah. Dia letak je angkat. Punya hebat ni. Mengai tu dah. Cucuk. Tahu tak ni? Dapat blur dah. Ada mengai kan? Tarik satu lagi je ni. Cucuk lah untuk balik. Ini dah tarik panjang semua orang mengai dalam tak betul. Ada mengai tu tak boleh. Dia letak je angkat. Kami kadang-kadang letak sampai berangkat kaki tak dapat pun. Championnya dia tu orang panggil Pak Puyu. Andai kata tiba-tiba saya lalu. Contoh saya ni pemancing tegar, tapi bukan di parit laut. Saya lalu belakang aku. Kalau cakap tengok. Tak kenal. Dia kata kenal apa? Saya kenal pada pengaji yang pondok. Cakap tu saja lah. Dia pun tak agak ke saya nama apa, dia pun panggil apa. Tak tahu saya dengar apa Rahim. Adakah tak sebut kan? Dah Rahim Puyu sah. Oh ya Allah. Tengok tu lagu ni aku penuh lagu tu. Hebat mengai Puyu. Mengai Puyu umpan apa? Cekrik. Lepas tu kata ustaz minat tak? Saya ni minat tapi saya tak erti mengai lagi. Maksud tak erti tu rendah dia ni. Lepas tu ustaz mengai ke mana? Mengai dah laut, kantang minyak. Saya dah ikut ada boleh tak? Buat tahu rezeki saya, kita bawa. Dia kata ustaz dia lupa lah. Ustaz bawa ni pesan kat saya tu. Padahal saya pergi mengai ke laut tu tuan-tuan setiap bulan. Contoh. Tapi dia pesan kat saya. Ikut ada kata siapa pesan kat aku, tapi tak apa. Naik bot je. Pasal perjalanan daripada darat nanti ke Melantang Minyak tu 12 jam. Saya pernah lihat tapi tak mampu lah. 12 jam dah sampai tuan-tuan. Tak mengai lagi. Tapi dia kata tak pernah mungkin. Tak pernah berjiwa. Tu ikan nyonyok yang kita beli kat pasar tu. Lepak tu. Itu lah benarnya. Takkan kecewa punya. Dia kata ustaz mengai mana? Tak punya. Bila nak pergi tu? Hujung bulan ni. Baik pun nama saya. Tu malam Rahim Puyu memang. Tak ada sampai dalam minyak baru naik kapal. Muntah tak? Faham betul saya?
Misi tak ni. Telak tu. Ngek tu. Udah Ustaz, sampai jam 1 boleh ke? Gelap kita. Besar tu orang ngek jadi Ustaz tunggai gajah. Oh, sampai orang dia. Kita orang besar hak pendek. Pasal ikan besar kita kena pakai batang pendek. Kalau batang panjang patah. Pasal dia bukan banding pun, dia pak turun. Lempak turun dia. Siapa umpan saya? Ikan. Menung. Batang kek jatuh jiwa. Kekok tengah kalah. Oh dia umpan jatuh ikan kekok Ustaz tu. Wih lawak lah Ustaz. Oli dia. Oh dia tadi Ustaz. Bukan takkan ikan tu lembut dia tarik tengok. Oli dia. Saya pun kali ni. Dia orang datang ke dia. Umpan jatuh tunggu. Dah ada tunggu. Umpan kita pula. Ustaz tak boleh pakai tali tu. Lepas tu Ustaz kadang boleh umpan. Pakai cekik macam pakai. Masuk saya. Masuk akal. Tak boleh terima. Silat-silat orang pegang kaki, pegang tangan, lempak tok-tok. Tengok. Masuk saya. Walaupun kita ni satu aliran peminat tegak memancing. Tetapi level tak sampai. Bila level tak sampai, tuan-tuan tengok budak-budak ada mongai, silat, rambut mentakai. Boleh tegak. Pasal itu sama-sama level juga. Kita nak pergi tegak tu, hampir tak punya tak boleh tuan-tuan. Nak pergi pun dah jam. Kawan saya pernah karang rambut 3 kali, tapi tak tahu desain. Minat seluruh alat mongai. Barang mereka tuan-tuan, kalau jual semua boleh beli cash kereta. Mahal, beberapa ribu letak. Jadi kita ni hebat tak mana pun takkan capai kepada hebatnya imam mazhab. Sebab status mereka pun mujtahid mutlak. Wajib dia buat ijtihad hukum. Kita ni tak mampu tuan-tuan. Usul fiqh pun kalau. No? Jadi saya nak kata, andai kata kalau ustaz-ustaz nak kerja komplain imam mazhab tu, ibu-ibu boleh lenok, silakan lenok. No? Boleh lenok, boleh balik. Kalau boleh buat. Baik, sambung tajuk kita. Boleh lagi ni? Tegak boleh. Tak betul. Dia suruh dengan saya kata Allah Alam. InsyaAllah. Kita nak jumpa pula lambat ni. Bahaya. No? Jadi tahan sah. Lambat tak? Muncak tak dapat. No? Bahaya. Yang ke-10, Abu Zaid Al-Mu'anni berkata, Sufyan Ats-Tsauri jika telah tiba waktu pagi dia akan menunjukkan kakinya menghadap tembok dan meletakkan kepalanya di bawah supaya darah boleh berjalan seperti biasa kerana dia bukan mulai sepanjang malam. Sampai tahap teruk tu. Malam dah bangun teruk dah. Jadi pada waktu siang dia naik kaki, kepala duduk di bawah. Pada waktu turun naik kepala bagi elok balik. Kita lena waktu siang. Malam pun berjaga, siang lena. Dia tak sempurna. No? Jadi kaki lena dia tak payah toko saya. Jadi saya buat tu, ni kita cerita ni ambil semangat je. Tapi kalau ibu tuan-tuan boleh buat, cukup hebat. Ustaz, takkan Ustaz tu cerita ni yang celah gigi saya. Okey, tak apa. Tuan-tuan hebat. Ada orang hidup sehari 2 jam. Hebat. Dengan malam dia mengaji dia, dengan siang dia bangun malam. Oh, tak tahu nampak. Tunggu bagi husnul khatimah. Hebat. Sebab kata Imam Ghazali ni, kita akan mati ikut kesibukan kita. Kalau sibuk ibadah, mungkin mati ke arah tu. Kalau sibuk cari duit, mungkin mati ikut pula. Sibuk siang malam cari duit. Tak salah cari duit, tapi jangan lupa akan mati akhirat apa dia dah bawa. Itu yang selalu kita kena hitung. Dan bawa apa pika Allah nak kita ni. Jadi bila tu di pondok bagi contoh, alhamdulillah dihidangkan dengan majlis ilmu, diberikan kemudahan yang banyak. Pondok Allah pilih untuk di pondok. Ada orang Allah pilih untuk di rumah orang tua. Tidak kan? Saya pernah masuk rumah orang tua. Bukan saya nak bagi dia buat tak elok, tak, dia ada pengajian. Tapi tak semua kita lah. Kadang-kadang masuk ceramah pun sekadar bagi lepas je lah. Pasal ada dengar punya, macam bukan dengar
macam dan kita nyanjuk juga. Kalau dom hak belakang, dom yang belakang hak panjang tu, nanti ada masa ibu buat ada watak di sana, tak ada terlibat kan. Konvoi ramai-ramai tu, apa nama tu, seri kenangan. Pergi tengok pondok hari dom hak belakang, tapi syarat dengan muntah kan. Oh, haji ya Rabbi, tak ada orang muntah. Dan apa-apa, kita Allah pilih mai sini. Patut kita dengan mereka lebih kurang lah. Tapi Allah menetapkan kita di pondok Batu Langgar supaya apa? Sentiasa dekat dengan majlis ilmu. Dia rumah Allah ada tadi, dekat rumah Allah ada takbir ya rumah. Dia kata rumah pula tu. Tak apa lah kan? Ni mengatakan dari banyak apa ni? Tapi mana insya-Allah rumah Allah depan. Tak ada. Tak baik juga. Jadi ada hak belajar honor lah. InsyaAllah nak minta sebab nanti saya apa-apa ni juga. Yang semua orang bakat dua kalau panjang umur. Cuma persinggahan terakhir itu bermacam-macam orang. Ada orang yang buang di tepi jalan. Tak sempat kita neraka pula tu. Jangan tanya hukum neraka. Dia buat kamu ayah lagu tu. Saya tanya makcik-makcik langsung, makcik main sikit sebab apa? Dia kata makcik nak main sendiri. Tu lain. Pasal dia minat kawan orang. Makcik minat kawan orang. Ada hak seorang tu dia macam mengatakan dia short. Mungkin wayar hijau atau wayar merah tak ada sekali. Jadi bukan kata ni contoh short. Jadi sebelum saya sampai tu dia ada nyanyi lah. Saya dengar semua dah nyanyi. Dia pun tepuk tangan nyanyi. Dia naik syekh. Tiada menggamit kenangan zaman persekolahan. Sedap semua maklum. Dengar-dengar tudung pun tak ada. Pakai kepan saja. Lepas tu saya main. Ustaz main. Oh mana ustaz? Cari dah bagi dia dengar semua. Nyanyi sikit ustaz. Nyanyi Rasulullah dalam mengenalmu. Pandai tak? Saya ustaz dia nasyid. Tadi dia kembang pukul jam. Dia apa-apa. Ada juga ada yang katakan, dia kata ustaz, ini sedih. Ibu jangan buat panggil dulu. InsyaAllah kita di sini. Dia kata saya anak ajak keluar makan itu ni. Dia keluar makan. Lepas tu dia pun suruh saya sign. Saya pula dia tak boleh baca apa kompang sign je lah. Rupa-rupanya harta mak dia semua ditukar ke mana mereka. Yang mak dia tu tetap dia duduk situ, tak ada tempat tinggal. Lepas tu tak main lah. Tak tahu lah tentang nasib masing-masing lah. Sebab tu didik anak ni sampai tahap dia ingat kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan aku di pondok ni saya respect pondok. Meriah, tengok saya main pun semangat, tengok pada pun dia main tengok happy main juga import pun habis. Bagus tak tahu tu ayat penting. Masuk balik mana tadi. Okey, yang ke sebelah kan nak kira Shaddad bin Aus. Beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Khazraji, bapa yang menyertai peperangan Badar, Masya Allah, dan syahid dalam perang Uhud, ahli ibadah dan rajin berusaha, meninggal di Palestin pada tahun 5 Hijrah dia ketika berumur 75 tahun dan dikebumikan di kota Baitul Maqdis. Beliau pernah masuk ke tempat tidur. Dia membolak-balik badannya seperti gandum yang sedang dipanggang di atas api. Dia berkata, Ya Allah, sesungguhnya api neraka telah menghilangkan perasaanku untuk tidur. Dia lalu bangun dan solat sehingga waktu solat subuh. Punca daripada nak tidur, dia ada pusing kiri kanan, dia ada rasa sopa dan terbayang api neraka ni panas sungguh-sungguh, menyebabkan dia tak boleh tidur.
Oh, dia saja fikir betul. Tuan, api neraka ni, sesiapa yang pernah dipanggang di dalam api neraka, jika diambil diletakkan di atas api dunia, dia boleh tidur di dalam api dunia. Panasnya neraka, nak cerita pun tak hati, nak buat testimoni pun tak boleh. Okey, saya pun tak pernah tengok depan mata, tetapi berdasarkan yang Nabi sebut, api neraka itu sungguh-sungguh panas. Api hak kita masak buat si goreng pun dah dibasuh bertahun-tahun baru baik api itu. Kalau main original api neraka titik je habis hancur dunia kita. Panas disebab fikir api neraka tu lah dia kata maka saya tak boleh tidur, bangun solat sampai subuh. Pernah kita fikir begitu? Pernah belum? Paling kurang fikir lagi juga kan? Setiap hari fikir lagi bagus, tapi bukan fikir saja, kena ada perubahan. Kata Ustaz, hari-hari dia fikir. Apa pula kan kita biasa dengar kalau kawan sama-sama best dengan kita dah pergi, kita tak lama. Kita di dalam neraka. Tanah yang basah berwarna merah, semerah mawar dan juga rindu. 7 langkah pun baru berlalu, selesai kaki menada syadu. Tenang dan damai di pusaraku, nisan batu menjadi tubuh. Namun tak siapa pun tahu rasa penantianku. Siapa yang cakap lagu tu? Aku bahasa orang mati. Lagu siapa tak? Nak boleh cari saya lagi ni. Kumpulan Nasyid Faiz tajuk dia Alam Barzakh. Jantung bedeku kencang menantikan malaikat datang, seakan ku dengari tangis mereka yang ku tinggalkan. Dan cerita dia nanti kabrah tak pasal tahu tak bila mati dah nanti akan mai 1-2 orang makhluk. Mereka ini disebut sebagai malaikat apa? Bukan ada lagi. Mereka ni tuan-tuan dalam kitab sebut badan mereka berwarna hitam, mata mereka biru kehitaman. Dan ketika mana mereka membuka mulut untuk bertanya, terkeluar percikan api di mulut mereka. Mereka berapa orang? 2, tapi mereka bukan orang, malaikat. Dan mereka membawa penukul, yang mana penukul itu kata Nabi apabila dia hampak di atas gunung kanan, maka berdebulah dengan membawa maksud hancurlah gunung tersebut. Kita akan jumpa dia. Saya cerita ni bukan cerita dalam TV, semua akan sampai. Tetapi ada kalau dia boleh maafkan kita kalau kita tak boleh jawab. Bukan dia maaf, ada makhluk untuk tolong kita. Nama dia apa? Pandai Surah Al-Mulk. Tadi saya cerita bahaya dalam kubur, saya dah bagi jawapan dah. Kalau dia tak kita je nak baca betul. Saya pun dalam kubur pun. Kadang-kadang ada mengaji surah Al-Baqarah baca siap-siap tu masuk. Wah tenang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jemput tak bunyi lagu tu contoh. Cepat tak. Kita kena tanam lah. Orang yang ada atas kita ni, suami kita, hak bersama kita dulu ni sama-sama main gaji. Dia pun dia terutama sayang orang mana pusat dia. Abang esok kalau saya mati, abang tu lapor tak atas kubur, dia pun takut. Dia kata haduk dia orang, minta maaf lah abang tak boleh janji, abang tu takut, haduk. Habis semua pakat ni, nanti main. Ini contoh lah. Ujung-ujung rancangan saja lah buat. Ujung pun habis lah. Tak apa kalau lebih sikit. Tak apa abang Imam pun makan di kedai kan. Jadi tak ada apa-apa.
Ini gambaran kepala saya lah. Ikut apa kita lagi. Dia katanya soalannya semua mudah, tetapi nak jawab bukan dengan mulut, dengan amal. Rabbuka. Kita terjemah Melayu lah. Siapakah Tuhanmu? Wahai hamba Allah. Kata ikut dalam video tu kan. Kita nak ikut semua. Roh masuk tadi. Wahai hamba Allah. Dia bagi ada mana? Siapakah Tuhanmu? Nak jawab lagi. Pasal apa pula? Tengok background orang tapi tengok. Contoh kenal lagi Tuhan. Contoh. Bukan tengok untuk pengajian. Lebih dia tahu. Saya tengok ada pilihan ada handphone. Oh, dapat. Apa handphone tu melaka? Kerja apa? Dah ngaji pun tak boleh contoh. Jadi simpang. Sampai orang dia datang pun dekat dia pun contoh. Dengan puasa sapok. Andai kata orang bila contoh tu saya beri contoh dia tak ada benda tu tak boleh jawab. Gaya malaikat nak angkat dia. Tiba-tiba baik satu makhluk mempertahankan kita. Dia kata wahai malaikat Allah jangan pukul dia. Pasal dulu atas dunia dia selalu baca saya sebelum dia tidur. Memang dia ada pondok, dia ada dena. Sebab dia izin mandi. Kerja mereka saja. Tapi setiap malam sebelum tidur, dia selalu baca itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Itu cara aku. Kalau rasa tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Ikut masing-masinglah baca. Gaya nak pukul jangan kalau pukul siap saja. Nabi sebut dia pergi ke kanan pula. Kok mana nak ipah juga pasal jawapan dia tak dapat. Pergi pula seorang ibu. Tak tuan-tuan aku cerita suasana rumah. Tak apalah masa mudah hati. Cuma saya nak harap disebabkan kita jumpa terlepas raya, dua amal ini akan menjadi syafaat kita di akhirat. Amal banyak, tapi antara yang awal yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran wa kitabun kalamullah. Kalau rasa hati problem, kembalilah kepada Al-Quran. Baca Al-Quran. Ini bulan bersedih ya, Ramadan. Bersedih ya. Turun Quran. Kita pada teruskan betul. Ada. Waktu terus. Habis dah soal sikit. Dalam kata terus tu lebih kurang 5 orang cukup dia kata kan? 5. Dalam tu kalau boleh bagi dah soal nakik. Maksudnya hak yang tak nakik pun kalau pakai sikit lah. Jangan banyak sangat. Dia bila pakai banyak nak pakai Al-Quran tu kena jelas. Ni saya baca Ustaz. Kawan tu pun banyak baca. Alladzina Allah ni kat apa? Zina kat apa? Payah dengan apa ni tak boleh. Dia kena seorang ni. Dalam tu dia ada semua. Ingat tadarus orang baca hak dia dengar dan tegur. Bukan semua pakai kerja. Ni pakai baca. Kan baca apa? Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Contoh lagi ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Okey, lalu baca apa? Subhanallahi ma fis samawati wa
buat kita. Yang pertama suratul Baqarah, yang kedua surah Al-Imran. Dan satu lagi syafaat dia, apa dia tuan? Puasa. Ramadan puasa. Sikit yang saya sebut, apa? Sikit menit, nanti menit. Jangan tak ada itu kan. Dalam surah pasal apa kadang-kadang puasa kita ni tak bagi kesan kat kita untuk dapat takwa. Sedangkan Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi pasal takwa kita lepas lagi sekali. Saya kata dulu sekali. Pasal saya tak rasa ada perubahan ketika Ramadan. Saya Allah atau 70 lah. Tapi sekali pun tak pernah rasa Al-Qadar sebagai contoh. Saya tak pernah rasa Al-Qadar. Saya yakin tak. Kawan saya tak pernah mimpi Al-Qadar. Tak pernah dia dapat. Dia kata malam tu dia buka ikat tengok jam tadi pun kembali Al-Qadar atau tak. Atau bukan jatuh ibu. Jadi saya dapat tuan-tuan Allah sekalian. Faham dulu. Allah sebut dalam ayat itu as-siyam. Allah tak letak saum. Walaupun kita tengok semua, tapi tak apa. Pasal Allah tak letak saum. Kutiba alaikumus saum. Kutiba alaikumus siyam. Sebab saum itu menahan sesuatu yang bersifat umum. Tadi kita mula mungkin berapa? 9.5, sekarang 10.45. Apa yang kita tahan lagi? Makan, betul? Ada tak makan tadi? Tak. Tahan betul? Ayat cerita tentang Siti Maryam, Mak Nabi Isa. Allah sebut saum tu. Tapi saum itu bukan tahan apa? Tapi tahan pada mulut bercakap. Sebab waktu tu orang kata kata, hang ni apa, tak ada nak kira apa ada. Maka Allah kata, tahan. Saum, tahan mulut bercakap pada hari. Jadi maksud saum ini dia umum. Tahan lapar boleh jadi, tahan bahagia boleh jadi. Tapi kalau as-siyam menahan sesuatu yang ada pada undang-undang kriteria hak Allah suruh. Jadi Ramadan kita sebelum ni saum siyam. Saum. Kita tahan lapar dahaga, tapi mulut tak jaga. Saum. Sebab kita tak jaga semua. Tahan lapar dahaga je. Lapar dahaga tapi mulut tu bukan tak ustaz ni apa dosa hukum dia tak amal. Saya tahu contoh. Tapi kalau as-siyam tak apalah dia tidak baca tu dia tak boleh buku tu contoh. Faham? Jadi bila kita faham as-siyam maksudnya Ramadan puasa keseluruhan, maka kita akan jumpa la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingatkan saya kita sambung di mana ibu dan tuan-tuan sekalian, saya tak tahu apa-apa pun abang juga lah. Bulan depan saya pergi umrah, lagi 2 orang yang cukup 50, pokok ada pun nak kira dan nak kredit pun boleh. Kemudian bulan 8 pulang saya pergi dan bulan 12 trip setiap bulan ada. Sekarang ni saya bukan lagi Embun Travel, tetapi saya sendirilah Arif Travel, ANRITZ Arif Travel, yang sekarang pejabatnya di bangunan yang kedai Kamuting tu, ada farmasi Kamuting dan berbagai tu. Cari mobile pejabat saya di atas. Saya buat tak boleh lagi lepas ni. Baru mula tu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu inilah yang aku. Cuma saya bawa hari ni. Siapa cepat dia dapat jaga bukan tu. Saya bawa satu buah. Bukan buah, bawa satu benda daripada Paris. Faham? Boleh. Daripada boleh, tapi bukan harum boleh. Ini sepupu saya punya produk. Itulah. Disebut kuih pahang. Kuih makmur. Pahang dari makmur. Saja tak tahu. Spesial produk yang ini saya boleh kata spesial. Sebab yang pertama dia guna bahan premium. Pupuk saya buat, bukan saya buat.
cukup ke tak. Jadi ambillah, silakan ambil. Saya tolong jual, bukan produk saya. Depa mari dulu nak kepada kali 150 bukan. Mungkin setahun dah terjual, ada lagi lah depa insya-Allah masih banyak. Jadi bolehlah ibu-ibu pertama terima kasih kan. Kalau boleh jangan share masing-masing. Okey. Yang baik daripada Allah yang kuasa Allah kepada dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zarqna fahman nabiyyi wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi raj'in wa sha'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyatin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.